Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang ke Bicara DR pada malam ini. Bersama saya, Hafiz Dawson, akan menemani anda untuk 1 jam ini bagi memberi diskusi penting berkenaan dengan pelbagai isu kesihatan. Dan saya yakin dan percaya sekiranya anda mengikuti saluran berita RTM sejak daripada minggu lalu lagi, kita saban hari, saban waktu memberikan penerangan kepada anda betapa pentingnya berkenaan dengan program vaksin COVID-19 kebangsaan yang telah dilancarkan semalam. Dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia ketika ini mengukir senyuman yang begitu lebar sejak daripada semalam bila vaksin sudah pun dilaksanakan, dan juga penerima pertama hero tanah air kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima suntikan pertama diikuti oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan semalam. Dan hari ini juga mungkin ramai yang mengukirkan senyuman kerana kes buat pertama kalinya sejak sekian lama tidak mencatatkan angka di bawah 2,000. Hari ini untuk kes baru COVID-19 mencatatkan 1,924. Ini satu perkembangan yang positif dan juga kita patut mensyukurinya apabila kes tempatan hanya melibatkan 1,918 dan 6 melibatkan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Dan apa yang perlu kita beri perhatian kepada kotak yang berwarna hijau seperti anda saksikan di kaca TV ini adalah berkenaan dengan kes sembuh terus mencatatkan angka 4 angka 3,752, dan sebelum ini kita melihat juga mencatatkan satu nombor yang begitu kita kata sebagai steady, kekal 4 angka 3,000, 4,000, dan saya percaya sekiranya angka ini dapat dikekalkan maka kes aktif yang kini 28,837 dapat dikurangkan dari semasa ke semasa, dan kematian hari ini turut dilaporkan sebanyak 12 kematian. Jadi meningkat kepada 1,100 kematian. Dan juga kalau dapat lihat di negeri-negeri yang melaporkan jangkitan, Selangor masih lagi mencatatkan kes tinggi namun tidak setinggi sebelum ini sehingga mencatatkan ribuan kes. Hanya hari ini melibatkan 666 kes bagi kawasan di Selangor dan juga beberapa kawasan lain yang anda dapat saksikan ketika ini. Dan juga saya ingin memberi perkembangan terkini berkenaan dengan mesyuarat khas PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan, dan antara yang saya boleh kongsikan kepada anda iaitu aktiviti pemuzik jalanan ataupun buskers yang mungkin selama ini kita sudah lama tidak melihatnya, kini dibenarkan semula bermula 26 Februari iaitu esok di kawasan PKP dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Dan juga aktiviti bermesyuarat, insentif, conference dan juga exhibition ataupun kita panggil sebagai MICE ini serta bermesyuarat secara bersemuka juga dibenarkan bermula 5 Mac. Bukan dalam masa terdekat namun pada bulan depan yang tidak lama lagi insya-Allah pada 5 Mac. Dan juga kapasiti yang dibenarkan adalah 25% sahaja dan juga maksima 250 orang atau tertakluk kepada kawasan yang mana anda lakukan mesyuarat dan sebagainya. Dan juga semua maklum bahawa 1 Mac ini akan bermula sesi persekolahan bersemuka bagi mereka yang terlibat, dan juga mungkin akan melibatkan perjalanan rentas daerah ataupun negeri kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak dan sebagainya. Maka mesyuarat telah pun bersetuju bahawa tiada surat kebenaran polis tidak dibenarkan, hanya menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh institusi, sekolah ataupun asrama untuk merentas negeri sahaja. Jadi saya rasa itu keputusan yang tepat bagi memudahkan urusan ibu bapa supaya tidak bersesak di balai polis dan sebagainya. Namun tidak boleh mengambil kesempatan atas kebenaran yang diberikan. Baik, seperti saya maklumkan awal tadi, sepanjang minggu ini kita sering bercakap berkenaan dengan vaksin, dan malam ini sekali lagi kita diberi tanggungjawab untuk memaklumkan kepada anda berkenaan dengan fakta dan juga mitos berkaitan dengan vaksin. Dan kita saksikan dulu apa teaser berkaitan dengan keseluruhan tajuk kita pada malam ini. Saksikan. Tengok keadaan saya setakat ini, alhamdulillah. Jadi saya nak merayu pada seluruh rakyat Malaysia dan juga mereka yang tinggal di Malaysia yang telah pun kita putuskan untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 secara percuma untuk tampil ke depan untuk mendaftar di dalam MySejahtera supaya dapat ditentukan giliran
Baik, itu sedikit sebanyak teaser berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Semalam kita menyaksikan satu sejarah yang cukup gilang gemilang berkenaan dengan buat pertama kalinya program vaksinasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan esok dan juga hari-hari berikut juga akan melibatkan banyak barisan-barisan pemimpin tertinggi negara untuk menerima vaksin COVID-19, iaitu Pfizer-BioNTech yang sudah pun mendarat di Malaysia dan juga sedang akan terima pada masa-masa akan datang sehingga mencukupi 70% hingga ke 80% rakyat Malaysia untuk disuntik vaksin COVID-19. Dan untuk kita menghemati dan juga mencermati topik perbincangan kita pada malam ini, untuk memberi gambaran yang jelas, ada dua tetamu menemani saya secara dalam talian hari ini melalui panggilan Skype. Yang pertama, Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Mat Fauzi, Pegawai Perubatan Sarjana Kesihatan Awam Universiti Sains Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Hafiz. Ya, dan seorang lagi akan menemani saya di sini juga, Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris, pengerusi dan pengasas bersama Medical Mythbusters Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Ini juga individu yang penting untuk menangkis segala persepsi-persepsi yang mungkin tidak masuk akal berkenaan dengan vaksin COVID-19. Sebelum saya bertanyakan kepada doktor berkenaan dengan soalan yang kita ingin tanyakan pada malam ini, kita faham bahawa terdapat banyak tanggapan-tanggapan yang serong dan juga tidak tepat berkenaan dengan vaksin COVID-19. Dan elok untuk saya mulakan soalan kepada Dr. Tengku Fakhruddin terlebih dahulu berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Kalau kita melihat, doktor, pembangunan vaksin COVID-19 sebelum ini dijanjikan sekurang-kurangnya 2 tahun akan terhasil. Namun kita lihat kurang daripada setahun vaksin sudah pun mula dikeluarkan oleh badan-badan farmaceutical dan juga secara globalnya, dan juga mewujudkan keraguan ramai pihak kenapa vaksin COVID-19 ini boleh dapat dihasilkan dengan lebih awal jika dibandingkan dengan wabak-wabak lain seperti HIV, denggi dan sebagainya yang masih lagi belum ada secara spesifiknya. Mungkin Dr. Tengku boleh mulakan persoalan ini. Terima kasih kepada saudara Hafiz. Jadi yang pertama sekali, saya rasa kita kena panjatkan kesyukuran kita kepada Ilahi di atas. Saya kira nikmat vaksin COVID-19 ini satu nikmat yang cukup berharga yang akan memberikan satu sinar baru kepada Malaysia dan dunia untuk menamatkan pandemik COVID-19 ini. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan vaksin COVID-19 ini dapat disiapkan pada masa yang awal ataupun cepat. Yang pertama sekali adalah dari sudut teknologi moden yang ada pada hari ini. Yang kedua adalah modal dan kerjasama yang diberikan oleh negara-negara maju ataupun negara-negara kuasa ekonomi dunia. Dan yang ketiga adalah dari sudut ujian klinikal fasa ketiga ini, dia dia mendapat respon yang cukup baik dan dapat kerjasama yang cukup baik daripada sukarelawan yang ramai. Kalau saya sebut berkenaan dengan teknologi yang moden yang ada pada hari ini, kalau kita lihat bagaimana kajian berkenaan dengan penyakit COVID ataupun penyakit coronavirus ini sudah ada sejak 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lampau telah dibuat kajian berkenaan dengan penyakit coronavirus. Dan vaksin yang ada pada hari ini, kalau kita tengok vaksin mRNA, kajiannya telah bermula sejak daripada pandemik SARS dan MERS lagi. Pandemik SARS itu pada tahun 2003. Dan kalau kita boleh lihat bagaimana 10 hari selepas daripada China mengenal pasti virus yang baru, saintis ataupun pengkaji daripada China telah menyiapkan satu genom ataupun DNA sequence berkenaan dengan virus ini yang menyebabkan para pengkaji di seluruh dunia dapat memulakan kajian berkenaan vaksin mereka dengan awal ataupun lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah modal yang diberikan dan dilaburkan oleh negara-negara kuasa besar dunia. Kalau kita lihat dalam untuk proses untuk menghasilkan satu vaksin ini, dia memerlukan modal lebih kurang dalam 1 hingga 30 juta USD, maknanya US dollar. Satu modal yang cukup besar. Jadi sekarang ini apabila negara-negara kuasa besar dunia memberikan komitmen yang cukup baik untuk menjayakan kajian berkenaan dengan vaksinisasi ini, menyebabkan vaksin ini dapat berada di pasaran ataupun di dunia pada masa yang cepat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apabila penyakit ini merebak ke seluruh dunia dengan jumlah kes yang cukup tinggi. Jadi untuk menjalankan ujian klinikal fasa pertama, kedua dan ketiga, mereka memerlukan sukarelawan yang ramai. Dan
apabila bilangan kes yang banyak, sukarelawan tersebut mudah untuk dicari. Bayangkan dalam ujian fasa klinikal vaksin Pfizer Biotech ini, dia melibatkan lebih kurang 43,000 orang sukarelawan, yang saya kira satu sejarah yang cukup besar, yang melibatkan bilangan yang cukup ramai dalam ujian fasa klinikal yang ketiga. Sebab itu, saya yakin dan percaya bahawa apabila kita melihat keputusan yang dikeluarkan, vaksin yang dikeluarkan ataupun vaksin untuk mengatasi penyakit COVID-19 ini, dia selamat dan dia juga berkesan untuk insya-Allah untuk menghapuskan pandemik COVID-19 ini dan memberikan satu sinar baru buat kita semua. Dan saya pesan kepada para penonton sekalian, walaupun kita lihat bahawa proses untuk kajian ataupun pembangunan vaksin ini cepat, tetapi dari sudut etika dan dari sudut penyelidikannya tetap mematuhi dan memenuhi fasa-fasa yang cukup ketat. Dia memerlukan kajian kepada binatang. Kalau selamat untuk haiwan, barulah diteruskan kepada manusia. Dan kajian kepada manusia juga melibatkan 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Dan apabila vaksin terbukti selamat dan terbukti berkesan, barulah vaksin ini dipasarkan dan digunakan ke seluruh dunia. Jadi saya kira itu antara tiga faktor yang cukup penting mengapa vaksin ini cepat dan selamat insya-Allah. Ya, Dr. Tengku, saya rasa penerangan doktor yang cukup bersemangat ni sudah pun menyebabkan mereka yang takut untuk menerima vaksin ini sudah mula mendaftarkan di MySejahtera, saya fikir. Dan saya lihat kepada Dr. Ahmad berkerut dahi, saya rasa mungkin agak marah kepada mereka yang juga menolak vaksin dan juga menghasut orang lain untuk tidak percaya kepada kebersihan, keberkesanan dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada laporan WHO bahawa Malaysia sudah pun merangkumi 95% vaksinasi bukan sahaja untuk COVID-19 dan juga virus-virus lain dan sebagainya. Namun doktor, sebagai Miss Buster ini, saya pasti kalau saya lihat di Facebook doktor sendiri banyak juga persoalan yang kadang-kadang kita anggap humor dan juga kelakar berkenaan dengan teori dan sebagainya. Namun perlu juga kita mendekati golongan ini supaya mereka ini tidak terpesong daripada pemahaman yang salah berkenaan dengan vaksin. Komen doktor berkenaan dengan perkara ini. Okey, terima kasih Hafiz. Saya pertama kali terima kasih Dr. Farudin kerana membentangkan exactly apa yang saya cakap. Saya fikirkanlah, I echo the same sentiments juga berkenaan dengan COVID-19 vaksin ini. Berkenaan dengan mitos-mitos ataupun salah faham yang sering diperkatakan terutamanya di media sosial, saya lebih berpendapat bahawa terdapat beberapa kumpulan lah, kalau kita boleh kumpulkan dalam dari segi misinformation atau disinformation. Dari segi vaksin, kena ingat pada tahun 2019 WHO telah menganggap vaksin hesitancy ataupun penolakan vaksin sebagai salah satu threat ataupun ancaman kepada kesihatan awam, public health. Dan WHO juga telah mengeluarkan beberapa kriteria ataupun beberapa panduan kepada golongan seperti kami lah yang banyak membuat pembantrasan mitos-mitos bahawa ada 2 golongan utama. Satu, vaccine hesitant individual ataupun mereka yang atas bagar, percaya ke tak percaya ke, dan kedua adalah mereka yang betul-betul tolak apa-apa yang kita cakap, apa-apa data-data, maklumat, pendapat hukum agama yang kita bangkitkan, mereka akan tolak 100%. Tapi bagi kami mensasarkan ataupun approach kami lebih kepada mereka yang 50-50, lebih kepada mereka yang 50-50. Jadi mereka ini lebih mudah untuk kami terangkan. Maksudnya apabila kita terangkan contohnya berkenaan dengan mengapa vaksin begitu pantas dihasilkan, kita boleh gunakan logik akal, kita boleh gunakan data-data yang konkret yang berasaskan evidence based, dan mereka akan percaya dan mereka akan memahami mengapa perkara ini dilaksanakan. Jadi itulah kaedah-kaedahnya lah. Dan kalau kita lihat ada beberapa yang kita panggil troll, ada yang betul-betul ajar dan sebagainya. Bagi kami di Medical University Malaysia, apa yang kami nak sampaikan adalah supaya maklumat disampaikan dalam bahasa yang paling mudah untuk masyarakat fahami. Sebab kita sedia maklum, doktor ke saintis ke, mereka ni memang poor communicators. Dia akan cakap jargon-jargon ini, PCOS lah, itu ini, dan masyarakat suka nak faham. Jadi cara kami adalah approach cara yang storytelling, bagi tahu betul-betul bagaimana mereka faham dan sebagainya. So itulah kaedah kami, insya-Allah. Setakat ini ada
penambahbaikan lah yang kita lihat. Dr. Ahmad, sedikit untuk saya nak dapatkan jawapan daripada doktor sebelum kita berehat seketika. Kalau saya suka bandingkan, adakah golongan anti vaksin di luar negara ini sama juga dengan Malaysia, atau bagaimana kalau kita ingin melihat perbezaan antara negara kita juga negara luar ini, doktor? Kalau ikutkan sebenarnya masalah misinformation atau disinformation, especially berkenaan dengan vaksin ini, asal usulnya bukanlah dari negara Islam ya. Asal usulnya adalah dari negara Barat. Mereka mendapat inspirasi daripada negara, especially negara Amerika Syarikat. So kalau kita lihat ya, contohnya di Australia, apabila mereka berkata tentang COVID-19 ni, mereka akan cakap ini adalah agenda Islamisasi. Kerana apabila pakai mask tu, kita akan nampak macam berpurdah. Dan juga Islamisasi sebabkan vaksin ni adalah asal usulnya daripada kita punya ilmuwan beragama Islam. Tapi di sini dia masukkan elemen-elemen agama dan sebagainya untuk lebih appeal kepada masyarakat setempat. Jadi kalau nak cakap Malaysia ni unik, tak juga. Di merata dunia, saya ada rakan-rakan di Amerika Syarikat, di India dan sebagainya, mereka mengalami masalah yang sama. Ya, baik. Terima kasih. Jawapan kedua-duanya cukup membuka satu tirai perbincangan yang cukup kukuh untuk kita bawakan kepada persoalan seterusnya. Namun kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Bicara DR. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Teruskan menonton di saluran Berita RTM dan juga manfaatkan secara dalam talian di Facebook Berita RTM. Anda boleh hujahkan pelbagai persoalan dan juga perbincangan, diskusi yang konstruktif untuk kalau ada kesempatan saya bacakan dan juga tanyakan kepada doktor. Namun saya melihat kepada persoalan doktor ini banyak soalan-soalan susulan yang saya akan tanyakan. Dan terus saja kepada Dr. Tengku, kalau kita dengar penjelasan doktor yang cukup bersemangat awal tadi berkenaan dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, kita tahu bahawa untuk pembangunan vaksin COVID-19 ini ada menggunakan mRNA sebagainya. Mungkin pada saya dan juga awam tidak mengetahui begitu banyak berkenaan dengan messenger RNA ini yang dikatakan boleh mengubah DNA manusia. Kalau saya boleh petik di sini, sehingga ada laporan mengatakan boleh mengubah manusia menjadi zombie dan sebagainya. Mungkin itu agak humor untuk kita terima, namun dalam aspek kesihatan awam dan juga global ini perlu kita tangani supaya mereka faham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan mRNA dan juga kaitannya dengan DNA itu sendiri. Dr. Tengku. Sebelum daripada kita membicarakan berkenaan dengan vaksin mRNA ini, saya ingin menyebut apabila satu polisi kesihatan awam dibuat ataupun digubal, dia akan melihat kepada dua perkara penting. Yang pertama ialah impak ataupun kesan yang diberikan oleh polisi tersebut memberi manfaat kepada masyarakat yang banyak ataupun masyarakat yang ramai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, impak tersebut mestilah datang daripada fakta klinikal ataupun fakta saintifik yang jelas, bukan meragukan. Jadi apabila kita melihat berkenaan dengan mRNA vaksin, dia memang satu vaksin yang baru yang tidak pernah diperkenalkan sebelum daripada ini. Tetapi kajiannya sudah lama dijalankan. Ini kerana kelebihan yang ada pada mRNA vaksin ini berbanding dengan vaksin konvensional yang lain adalah dia hanya melibatkan satu protein yang kecil daripada virus tersebut yang diekstrak dan dibentuk dalam makmal, dan seterusnya vaksin ini tidak memerlukan kepada bahan-bahan preservatif ataupun tidak memerlukan kepada virus yang asal yang dimatikan. Ini menunjukkan bahawa mRNA vaksin ini dia akan lebih efektif, dan yang kedua dia akan lebih selamat. Dan kalau kita tengok berkenaan dengan bagaimana mekanisme vaksin ini masuk ke dalam tubuh dan bagaimana mekanisme vaksin ini membentuk antibodi kita kepada sesuatu penyakit, apabila vaksin mRNA ini disuntik ke dalam tubuh, mRNA ini dia akan masuk ke dalam sel tubuh, dan dalam sel tubuh itu kita akan ada dua komponen. Satu komponen sel luar yang kita panggil cytoplasma, dan yang kedua adalah komponen sel yang penting yang kita panggil induk sel ataupun otak kepada sel, iaitu nukleus. Dan mRNA vaksin ini dia hanya berfungsi ataupun bertindak di kawasan sel luar, iaitu cytoplasma sel, di mana protein daripada virus masuk ke dalam cytoplasma sel, lalu antibodi mula mengesan virus tersebut dan membentuk
sistem imun mengesan virus tersebut dan mula membentuk antibody di dalam tubuh. Lalu apabila vaksin ini sudah membentuk antibody, dia akan terlerai dengan sendiri di kawasan cytoplasma sel. Sebab itulah kalau ada yang kata jadi zombie lah, ada yang kata macam-macam lah, boleh mengubah DNA seseorang. Sebenarnya vaksin mRNA ini dia tidak masuk sedikit pun ke dalam nukleus sel yang kita kira sebagai sel induk. Jadi dia tidak akan mengubah orang panggil apa DNA, dia tidak akan menjadikan kita zombie, dan vaksin ini dia lagi selamat berbanding dengan vaksin konvensional yang lain. Itu fakta, bukan mitos. Jadi saya rasa kalau kita dengar, mungkin kita boleh dapat penjelasan yang baik. Itu saja buat pada sesi kali ini lah. Saya rasa penjelasan yang cukup. Saya pun mungkin pertama kali mendengarnya penjelasan yang penting ini. Kenapa perlu kita tolak kepada dakwaan zombie dan sebagainya. Baik, Dr. Ahmad juga kita ingin tanyakan, selain daripada mereka takut berkenaan dengan teori-teori konspirasi dan sebagainya, mereka takut juga berkenaan dengan kesan-kesan sampingan yang berlaku. Kalau kita melihat kepada laporan-laporan dunia dan juga global, malah di Malaysia juga turut melaporkan ada kematian, kecacatan kekal dan sebagainya. Kalau saya mengutip kepada laporan media di Norway, misalnya melibatkan kematian warga emas dan sebagainya. Saya tidak faham sama ada ini adakah laporan yang sensasi ataupun dicipta bagi menakutkan golongan-golongan tertentu, dan juga peranan Dr. Ahmad sendiri di Mythbuster ini bagaimana menangani. Sebab saya melihat kepada Facebook doktor juga banyak persoalan berkenaan dengan kematian-kematian yang dikatakan sebagai laporan sensasi selepas menerima suntikan vaksin semasa ujian klinikal itu, doktor. Okey. Untuk dari segi kesan sampingan ataupun komplikasi, kita akan memang jika ada satu video yang sedang viral sekarang menunjukkan dia senaraikan, oh ini kesan sampingan boleh heruk muka, boleh mati dan sebagainya. Tapi kita perlulah melihat dalam konteks yang lebih luas. Okey, setiap perkara yang kita baca, kita nilai, kita tak boleh take it at face value. Maksudnya kita perlu tengok apakah di belakangnya, apakah di sebaliknya. Contohnya seperti kematian di Norway tersebut, di mana warga emas di satu penempatan warga emas telah meninggal dunia. Tetapi walau bagaimanapun setelah dikaji, kematian tersebut tiada kelangsungan ataupun tiada correlation dengan COVID-19 vaksin, iaitu Pfizer-BioNTech. Jadi itu maksudnya bila kita baca tu, kita kena baca dengan dalam. Apa yang berlaku di sana adalah kematian tersebut interrelated dengan kematian yang biasa berlaku di kalangan orang tua. Yang dimaksudkan di situ adalah mereka yang meninggal dunia tersebut adalah mereka yang memang under palliative care, iaitu end of life care. Maksudnya mungkin ada kanser dan sebagainya, mereka hanya menunggu masa-masa untuk pergi. Dan 23 tu berbanding dengan dos-dos yang besar, sebab berbagai dos yang diberikan, ia adalah sesuatu yang sangat kecil. Okay. Kita tak boleh nafi yang memang ada komplikasi. Dan kita boleh lihat sahaja di beberapa negara, US, UK dan yang terdekat sekali di Singapura. Kita boleh lihat sendiri berapa ramai yang ada komplikasi. Komplikasi yang biasa kita dengar ataupun side effect, kesan sampingan yang biasa kita dengar adalah sistemik ataupun lokal. Maksudnya sama ada ia di tempat yang dicucuk ataupun di seluruh badan. Yang dimaksudkan dengan tempat yang dicucuk adalah seperti sakit. Bila cucuk dengan jarum mesti sakit punya. Lepas tu mungkin ada kemerahan di situ. Mungkin ada lenguh-lenguh yang boleh mengambil masa 24 jam hingga 48 jam. Dan seterusnya adalah kesan sistemik, iaitu satu badan. Mungkin kita rasa lesu, mungkin ada demam. Dan itu sebenarnya menunjukkan vaksin itu menjalankan fungsinya, iaitu ia menghasilkan antibody. Dan itu adalah kesan sampingan juga. Dan lagi satu yang paling kita risau adalah kesan sampingan kita panggil anaphylaxis, di mana badan boleh bengkak, mungkin ada sesak nafas dan sebagainya. Dan ini juga kita perhatikan, itulah disebabnya dalam kita punya SOP semasa pemberian vaksin nanti, ia selepas vaksin kita perlu pantau selama 15 hingga 30 minit. Kenapa? Sebab anaphylaxis yang boleh membawa maut ini berlaku dalam masa sekelip mata. Maksudnya dalam a few seconds selepas dicucuk, ia boleh berlaku di situ. Dan jika berlaku, kita ada pegawai-pegawai yang terlatih untuk memberi perubatan. Maksudnya boleh memberi perubatan kecemasan di situ dan boleh recover. Dan itulah maksudnya. Dan lagi satu kita tengok dari yang saya mentionkan dari segi konteks tadi. Kalau saya present sebelum ni, kita cakap 1 dalam 3 manusia boleh kena kayap varicella.
Di US pula, 1 dalam 740 individu di Amerika Syarikat boleh kena COVID-19 dan maut disebabkan COVID-19. Dan di US, di strata dunia juga, 1 dalam 160,000 orang boleh dipanah petir, boleh maut disebabkan panahan petir. Dan untuk Moderna vaksin, saya ambil satu contoh, hanya 1 dalam 400,000 yang dicucuk boleh kena anaphylaxis. Maksudnya kita kena timbang antara kebaikan dan juga risiko. Dan di sini bila ada risiko tersebut pun kita dah ada kaedah-kaedah untuk mengawal pasti supaya kesan sampingan yang ada nanti boleh dirawat dengan pantas dan tidak membawa maut. Ya, saya suka kita tengok di Singapura pun tak ada pun yang maut. Ya. Okey, saya suka dengan perbandingan supaya kita lebih faham apa yang dimaksudkan dengan antara risiko dan juga mujarab ataupun tidak dan sebagainya. Dan kalau anda menyaksikan semalam secara langsung di saluran berita RTM juga, ada senjangan masa sekira 15 ke 30 minit untuk Yang Berhormat Perdana Menteri untuk berehat seketika bagi melihat kesan sampingan dalam keadaan yang terus. Baik, sebelum kita berehat seketika, saya ingin lambung satu soalan kepada Dr. Tengku sendiri berkenaan dengan isu kandungan-kandungan yang ada dalam vaksin itu sendiri. Walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun meletakkan syarat harus untuk mengambil vaksin ini bagi mengekang penularan COVID-19 ini, namun masih lagi ada yang menganggap ianya tidak halal, datangnya dari sumber yang tidak bersih dan sebagainya. Dan perlu juga kita menyantuni kepada golongan khususnya orang-orang Muslim ini yang pentingkan betapa pentingnya halalan, thayyiban, sumber yang bersih dan sebagainya. Jadi kita gantung dulu soalan itu, Dr. Tengku. Jangan ke mana, kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Terus saja kepada perbincangan, kita tidak mahu membazirkan waktu perbincangan penting ini untuk memberi penerangan kepada awam. Baik, Dr. Tengku, soalan saya tadi berkenaan dengan sumber vaksin yang dikatakan daripada sumber dan tidak bersih, halal dan sebagainya. Walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun mengharuskan untuk mengambil vaksin. Kalau kita melihat kepada laporan luar juga, mufti-mufti antarabangsa sudah pun mengambil vaksin, dan esok insya-Allah Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri juga akan mengambil vaksin Pfizer-BioNTech esok pada Jumaat. Ini juga menunjukkan bahawa figura-figura yang dikatakan ini penting untuk menunjukkan bahawa vaksin ini sememangnya halal, bersih dan suci untuk diambil. Namun persoalannya masih lagi ada individu yang takut akan kebersihan dan juga soal halal dan tidak halal ini, Doktor. Terima kasih atas soalan. Saya rasa soalan ini mungkin bermain di minda setiap rakyat Malaysia berkaitan dengan bahan yang ada dalam vaksin serta status halal ataupun tidak. Jadi saya nak ambil dua vaksin yang saya akan cuba kupaslah pada masa yang sedikit ini. Yang pertama adalah vaksin mRNA Pfizer. Yang saya kira apabila saya ada buat satu artikel yang saya semak daripada laman web FDA berkenaan dengan komponen-komponen yang ada dalam vaksin mRNA Pfizer. FDA ini satu badan yang mengawal selia mana-mana ubat yang ada di Amerika Syarikat. Bila dia mengeluarkan senarai bahan yang ada, yang pertama sekali adalah mRNA virus itu sendiri. Yang kedua adalah lipid. Lipid ataupun lemak ini penting untuk menyeliputi mRNA supaya dia boleh masuk ke dalam sel. Yang ketiga adalah garam. Dia ada 4 jenis garam. Yang tujuan garam ini adalah untuk membentuk pH, maknanya untuk menyamakan asid yang ada dalam vaksin itu dengan asid dalam tubuh badan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah gula. Maknanya pertama mRNA, yang kedua lemak, yang ketiga garam, yang keempat gula, sukros. Sebab gula ni tujuannya untuk menstabilkan suhu vaksin itu sendiri. Jadi kalau kita tengok sama macam yang kita masak kat rumah, kita ada garam, ada gula, ada lemak. Jadi maknanya kalau ikutkan kandungan mRNA vaksin ini, saya rasa tidak ada isu dari sudut halalnya, bersihnya, selamatnya, sebab dia mengandungi komponen-komponen yang basic saja. Cuma isu yang mungkin timbul nanti adalah sebab vaksin mRNA ini mungkin tidak cukup untuk mengawal ataupun untuk dibagikan kepada seluruh penduduk Malaysia. Yang kemungkinan kali kedua kita akan ada satu vaksin yang baru namanya Sinovac yang datang daripada China. Sinovac di bezanya ialah untuk membuat vaksin ini, dia memerlukan kepada virus itu untuk dibiarkan di dalam satu komponen yang dipanggil sebagai virus sel. Inilah pertikaian yang ramai orang pertikaikan bahawa virus sel ini mengandungi sel ginjal lah, sel janin lah. Cuma saya tertarik apabila Majlis Ulama Islam Indonesia
dia telah mengeluarkan satu fatwa dan telah membuat kajian berkenaan dengan vaksin Sinovac ini. Sebab kalau kita tahu di Indonesia vaksin yang digunakan adalah Sinovac dan kempen mereka adalah vaksin ini halal dan selamat. Jadi apabila mereka buat kajian, bila mana virus sel ini ataupun sel ginjal binatang ini, monyet ini hanya digunakan sebagai baja sahaja. Sebagai contoh saya ambil mudah, kalau kita tanam pokok cili, kita kadang-kadang guna baja tai ayam. Cili itu tai ayam itu tidak masuk ke dalam cili. Yang kita makan cili itu adalah bersih. Jadi begitulah juga dengan vaksin Sinovac ini, walaupun virus sel itu digunakan untuk membiakkan virus, tapi virus sel ini dia akan dicuci dengan air sehinggalah komponen yang terakhir dia tidak ada sedikit pun komponen virus sel ini, yang tinggal adalah komponen virus saja, virus yang telah dimatikan saja. Sebab itulah Majlis Ulama Islam Indonesia dalam kenyataannya dia menyebut bahawa vaksin Sinovac ini halal kerana apa? Pertama, tidak ada unsur babi. Yang kedua, walaupun ada unsur najis yang kita sebut sebagai virus sel tadi, tapi sumber najis itu sudah dicucikan, dibersihkan sehinggalah komponen yang terakhir vaksin itu adalah suci dan halal. Dan saya kira dengan kalau kita kaji betul-betul, kita akan yakin bahawa vaksin yang kita terima adalah vaksin yang halal dan vaksin yang selamat, insya-Allah. Saya perhatikan Dr. Ahmad waktu Dr. Tengku menerangkan berkenaan dengan ini, saya tengok Dr. Ahmad tersengih-sengih. Mungkin dalam Facebook Mythbuster itu banyak juga dakwaan-dakwaan lain yang mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita yang mungkin tidak masuk akal, yang Doktor boleh tambah sikit apa yang dikongsikan oleh Dr. Tengku itu sendiri, Dr. Ahmad. Sebenarnya dia punya generally perkara-perkara yang samalah dari segi halal haram, kandungannya macam mana, adakah ia boleh menyebabkan anda jadi zombie, DNA berpecah dan sebagainya. Perkara-perkara ini ialah bagi pihak yang seperti kami mungkin menganggap ia sebagai sesuatu yang lawak lah, tapi sebenarnya ramai juga. Saya ada beberapa minggu ni banyak membuat engagement ataupun sesi-sesi bersama dengan masyarakat dan juga staf kesihatan untuk menerangkan kembali bahawa inilah perkara-perkara yang berlaku. Macam mana kita punya masyarakat di Malaysia ini tak ramai yang celik sains. Tak ramai yang especially terutamanya di kampung-kampung, even di bandar pun ada yang tidak celik sains. Jadi ada setengah perkara ataupun kita punya jargon-jargon yang kita gunakan tak boleh masuk. Jadi agak sukar apabila kami biasanya mempelajari sesuatu perkara dalam bahasa Inggeris untuk mengubahkan kepada bahasa Melayu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya progress misinformation dan disinformation ni ataupun salah faham ni, dia ada fasa-fasa dia. Kalau kita lihat fasa pertama awal-awal masa COVID-19 mula-mula dikesan dahulu, dia ada mitos-mitos kata vaksin COVID-19 ni kalau di Malaysia panas akan mati. Vaksin tu akan mati. Lepas tu bila tengah panik tu ada orang cakap sesiapa yang pengsan ke apa, ni COVID-19 ni nanti mesti dia akan hidup semula dan sebagainya. Dan apabila kita dah complacent, dah malas-malas, kita mula tak ikut patuh pada SOP, muncul pula mereka yang tidak percaya langsung COVID-19 ni. Dan kemudian pula bila vaksin keluar, ada pula yang mempersoalkan tentang vaksin ni. Jadi ia progression yang bagi kami sebenarnya ada ups and downs. Kami tak dinafikan kadang sangat-sangat penat untuk mengajar, untuk mendidik semula masyarakat. Tapi saya rasa ia satu fardu kifayah lah kepada kami kerana kami mampu untuk memberikan maklumat dengan bahasa yang paling mudah kepada masyarakat. InsyaAllah. Baik Doktor, kalau saya boleh kembali semula kepada Dr. Tengku, kalau kita lihat kepada angka sembuh COVID-19 di Malaysia ini jauh lebih tinggi daripada mereka yang dijangkiti dan sebagainya. Namun persoalannya ramai juga menganggap bahawa mungkin individu ini sudah dijangkiti virus COVID-19 dan juga sembuh sepenuhnya, kenapa mereka perlu ambil lagi sedangkan mereka sudah sembuh dan sebagainya. Persoalan ini sering lagi bermain kepada mereka yang sudah dijangkiti, sama ada belum ataupun tidak. Kenapa wujud persoalan sebegini? Adakah mereka yang sudah dijangkiti tidak perlu ambil atau bagaimana prosesnya, Dr. Tengku? Terima kasih.
kadang-kadang itulah persoalan yang ialah kadang-kadang kalau kita fikir secara logik pun apabila kita telah dijangkiti COVID-19 ini, maka antibodi telah mula terbentuk dalam tubuh kita. Jadi persoalannya kenapa saya sendiri kalau dah kena COVID-19 ini, saya sendiri perlu mengambil sekali lagi vaksin COVID-19 ini untuk membentuk antibodi yang baru dalam tubuh. Jadi dia ada beberapa kajian yang telah dijalankan oleh para saintis lah. Antaranya laporan yang dikeluarkan oleh CDC Atlanta di Amerika Syarikat. Bila mana mereka, sebab isu sekarang ini ialah kita tidak mengetahui apabila seseorang itu telah dijangkiti oleh COVID-19 atau COVID-19 ini, berapa peratuskah antibodi yang telah terbentuk dalam tubuhnya. Yang tu satu benda yang kita tidak pasti. Dan kalaulah dia sudah terbentuk antibodi, adakah antibodi itu cukup untuk melindungi diri dia dan melindungi komuniti dia? Sebab kita kena ingat bahawa kita punya kempen ni untuk kita suntik vaksin ini, dia bukan sahaja untuk melindungi diri kita saja, tetapi dia juga satu bentuk untuk melindungi orang lain dalam konsep yang kita panggil istilah sebagai herd immunity ataupun imuniti kelompok. Sebab itulah kita punya kempen lindungi diri, lindungi semua kan. Jadi itu antara perkara yang kita kena sedar bahawa walaupun kita dah dijangkiti oleh COVID-19, tapi kita perlu juga mengambil suntikan vaksin yang baru dalam tempoh 3 bulan selepas daripada kita dijangkiti COVID-19 ini. Kerana apa? Kerana kita untuk memastikan bahawa antibodi dalam tubuh kita cukup untuk melindungi diri kita dan untuk melindungi komuniti kita. Sebab kita punya sasaran adalah untuk kita menamatkan pandemik COVID-19 ini, kita memerlukan 80% liputan imunisasi vaksin COVID-19 ini di dalam komuniti kita, barulah kita yakin untuk kita menamatkan pandemik ini dan untuk kita kembali kepada normal yang asal. Itu tanggungjawab yang besar kepada diri kita semua. Bukan saya tanggungjawab frontliner, tapi tanggungjawab kita semua untuk memutuskan rangkaian jangkitan ini. Ya, insya-Allah kumpulan 80% imuniti kelompok ataupun herd immunity itu dapat dicapai menjelang Februari 2022, setahun daripada sekarang insya-Allah. Dan juga doktor, persoalan berkenaan dengan kesuburan ini mungkin agak sensitif berkenaan dengan vaksin. Kaitannya kesuburan kepada lelaki dan wanita ini juga perlu ditangani kerana wujud kebimbangan khususnya dalam populasi di Malaysia ini. Namun kita berehat sekali lagi kembali selepas ini dalam Bicara DR. Dengan penerangan daripada doktor. Baik, sebelum saya kepada Dr. Ahmad, ingin saya kembali dulu kepada Dr. Tengku Fakhruddin berkenaan dengan persoalan berkenaan dengan kaitan vaksin COVID-19 dengan kesuburan wanita. Bukan sahaja kepada wanita, juga dikatakan kepada kesuburan lelaki itu sendiri. Penting kerana isu ini sangat sensitif untuk kita bicarakan, namun penting juga untuk pengetahuan orang awam berkenaan dengan perkara ini, Dr. Tengku. Terima kasih. Itu antara ialah persoalan yang saya kira sebenarnya hanya mitos mata-mata, dan memang banyak artikel ataupun pengkaji telah menjawab kepada soalan ini. Cuma saya ingin recap balik ataupun ingin menggambarkan kepada semua penonton sekalian, kalau kita tengok sebenarnya vaksin ini kita dah suntik sudah lama. Kita ada vaksin untuk kanak-kanak, kita ada vaksin untuk wanita remaja, dan kita ada vaksin untuk orang yang ingin pergi haji ataupun umrah. Siapa-siapa atau mana-mana orang yang ingin pergi haji ataupun umrah, dia kena suntik vaksin pneumokokok ini selama lebih kurang dalam senggang masa 3 tahun ataupun 5 tahun sekali. Jadi sebenarnya vaksin ini sudah berada di dalam komuniti kita dalam tempoh yang saya kira cukup lama, dan kita tidak pernah mendengar sedikit pun sebelum daripada ini mana-mana orang yang disuntik vaksin dia ada masalah dari sudut kesuburannya. Itu antara fakta yang kita boleh lihat di depan mata kita. Kita ada anak yang disuntik, kita ada mungkin saudara-saudara yang disuntik. Kalau mereka berkahwin, mereka tetap ada anak macam biasa, sebab faktor kesuburan ini dia melibatkan faktor-faktor yang lain. Dan memang bila mana pengkaji, bila mana mereka mengeluarkan hasil kajian mereka menyebut bahawa tidak ada satu secara saintifiknya, tidak ada satu bentuk tidak ada satu fakta pun yang boleh menunjukkan bahawa vaksin ini boleh menjejaskan kesuburan seseorang. Jadi itu antara perkara yang kita kena pasti. Sebab itulah saya kira ilmu ini kena dapat daripada orang yang ahli dan betul-betul pakar dalam ilmu seseorang. Jangan kita ambil ilmu ini di tepi jalan, akhirnya mulalah tersebar mitos-mitos yang pelik dalam masyarakat kita. Jadi itu antara perkara yang kita kena take note lah.
Ya, Dr. Tengku menegaskan itu adalah mitos. Jadi golongan wanita khususnya di luar sana boleh menarik senyum yang lebar. Tiada kaitannya antara kesuburan dan juga vaksin COVID-19. Baik, Dr. Ahmad, Dr. Tengku menyebut berkenaan dengan 80% herd community ataupun kelompok individu ataupun immunity kelompok itu sendiri dapat dicapai dan akhirnya kita akan hidup bebas dan sebagainya. Persoalan penting yang sering diputarkan dan juga diutarakan oleh ramai pihak, adakah apabila kita mencapai 80% nanti, adakah kita boleh kembali hidup normal, tak berpakai pelitup muka, cecair pembasmi kuman dan sebagainya? Dr. Ahmad, bagaimana kita ingin menerangkan perkara ini, Doktor? Okay. Pertama sekali saya nak tambah balik dari segi risiko untuk kesuburan. Satu perkara yang confirm ataupun dah terbukti menyebabkan masalah kesuburan adalah asap rokok. So rokok adalah confirm punya, tapi saya lihat ramai yang bisa rokok. So kita kena perhatikan itu jugalah. Okey, dari segi adakah selepas kita mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok ini kita boleh kembali hidup kepada normal? Okey, ingin diingatkan bahawa medical ataupun bidang perubatan adalah sesuatu yang dinamik. Kita perlu assess based on situation. Okey, buat waktu sekarang memang kita nak capai satu keadaan di mana herd immunity di peringkat yang optimum dan kita boleh mengawal jangkitan COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, sementara kita nak capai itu, kita perlu ada langkah-langkah kesihatan awam yang tadi, public health measures tadi, seperti pemakaian pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Ini kerana kita, satu analogi saya lah, biasanya saya pakai adalah kalau kita dah ada brake di kereta kita, kenapa nak perlu pakai tali pinggang keledar? Kenapa nak perlu kita pakai kena ada airbag? Tapi sebenarnya ini semua akan work together ataupun bekerja satu sama lain untuk memastikan keselamatan kepada penumpang. So di sini saya ada satu analogi lagi satu lah. Ini adalah kita panggil chopstick juga. Dan kita ada satu dipanggil Swiss cheese model. Swiss cheese model kalau kita tengok yang kalau Tom and Jerry dulu dia suka makan cheese yang ada lubang-lubang tu kan. Itu lubang-lubang tu kalau kita buat ini adalah penjarakan fizikal, ini pemakaian pelitup muka dan last sekali adalah vaksin. Jadi setiap satu ini dia ada lubang-lubang kan. Setiap satu kaedah tu bukanlah kaedah yang paling sempurna. Tapi bila kita rapatkan sekali, maksudnya yang penjarakan fizikal ada satu lubang di atas ini dan penjarakan pemakaian pelitup muka ada satu lubang lagi satu, dan di bahagian bawah sebelah ada lubang satu. Tapi kalau lubang tu tak bersatu, jadi kita mampu untuk mengelakkan daripada jangkitan tersebut. Itulah Swiss cheese model yang kita cuba pakaikan. Maksudnya kita tak boleh maintain sesuatu kaedah itu sebagai 100% efektif. Mesti ada faktor-faktor lain, seperti ada yang orang patuh SOP, ada yang tak dan sebagainya yang di luar kualan kita. Tapi dengan adanya berbagai-bagai kaedah yang kita dah susun rapi ini, ia akan menghentikan jangkitan COVID-19. Di saat itu barulah kita menang. Sekarang ni kita mesti menang. Nanti satu hari nanti kita target kita akan menang. Kita sudah menang. Penerangan yang cukup penting analogi itu, dan juga doktor bila menyebut tentang asap rokok ramai tersedak doktor. Saya rasa ini satu topik juga penting untuk kita ingatkan. Baik, untuk Dr. Tengku sendiri, untuk sambungannya, kalau kita lihat ada pepatah Inggeris lah, semua tahu prevention is better than cure ataupun mencegah itu lebih baik daripada merawat. Komen doktor berkenaan dengan kehidupan normal yang kita mungkin boleh bayangkan selepas 80% ini dapat dicapai, Dr. Tengku. Itulah kelebihan vaksin ni lah. Dia kalau kita ada cabang perubatan ni, dia ada pelbagai cabang, ada medical, ada surgical, ada macam-macam cabang yang lain. Dan setiap cabang ni dia ada ubat yang tersendiri. Bagi kami di kesihatan awam, ubat kami ataupun strategi kami adalah vaksinisasi. Sebab apa? Sebab vaksin ini dia adalah satu bentuk pencegahan. Bila mana kita pencegahan, maknanya kita melindungi diri kita daripada dijangkiti.
dan vaksin ini memang dia telah terbukti berkesan apabila ada 2-3 penyakit yang telah dihapuskan disebabkan oleh vaksinasi. Contoh saya sebut smallpox, contoh saya sebut berkenaan dengan kes polio, sekarang ini sudah berkurang. Jadi ini satu pemahaman kepada masyarakat kita bahawa sekarang ini kita punya objektif dalam peperangan kita lah, war kita against the COVID-19 ni, atau peperangan itu untuk menentang COVID-19 adalah untuk kita memutuskan rantaian jangkitan. Bagaimana kita nak memutuskan rantaian jangkitan tadi? Tadi sahabat saya Dr. Firdaus telah menerangkan ada beberapa cara dengan membentuk imuniti, dengan pelindungan diri daripada jangkit oleh virus, seperti mana memakai pelitup muka, penjagaan sosial. Saya cuma nak sebutkan bahawa tanpa vaksin mungkin kita akan kembali normal. Tapi mungkin kita akan kembali normal selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan kita tak tahu berapa tahun. Tapi insya-Allah saya yakin bahawa kalau dengan ada vaksin ini kita mampu kembali normal dalam tempoh yang sekejap tanpa vaksin. So kita dah sedia maklum bahawa impak COVID-19 cukup besar dari sudut ekonominya, sosialnya, pendidikannya dan pelbagai impak yang lain. Sebab itulah sekarang ini kita punya matlamat dan kita punya target dan objektif ialah kita kena berusaha sehabis daya untuk kita cuba memutuskan jangkitan COVID-19 ini, dan antara satu sinar baru yang ada pada hari ini iaitu vaksinisasi. Oleh itu saya ajaklah semua sekali untuk kita jaga diri kita dan diri semua dengan kita sokong agenda kerajaan ini untuk memastikan 80% daripada rakyat Malaysia telah menerima imunisasi dan dilindungi oleh penyakit COVID-19. Ya. Saya fikir itu saja penjelasan yang cukup penting, dan juga saya pasti kesimpulan yang doktor telah berikan kepada kita berkenaan dengan daripada awal kita bincangkan berkenaan dengan adakah benar kita dapat kembali hidup normal semula selepas suntikan. Itu mungkin yang kita harapkan, namun penjagaan kebersihan itu penting, tidak kira sama ada COVID-19 ataupun tidak, sama ada vaksin ataupun tidak, kebersihan tetap nombor satu kerana itu adalah cara untuk kita mengelak daripada jangkit dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Muhammad Fauzi, Pegawai Perubatan Sarjana Kesihatan Awam Universiti Sains Malaysia USM, dan juga Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris, pengerusi dan juga pengasas bersama Medical Mythbuster Malaysia ataupun kita panggil sebagai 3M. Saya tidak puas untuk berkongsi lagi dan juga banyak lagi soalan-soalan susulan untuk saya tanyakan kepada Dr. berdua. Baik, terima kasih sekali lagi, dan juga untuk maklumat anda jumlah pendaftaran terkini COVID-19 yang saya boleh petik daripada laman web JKJAV setakat jam 3 petang hari ini iaitu 836,474 pendaftaran telah diterima. Masih tidak terlambat untuk anda mendaftar, semudah ABC. Anda boleh terus saja ke MySejahtera, aplikasi yang anda buat turun untuk anda daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin, dan juga ada 4 kaedah lain yang anda boleh terus saja ke jkjav.gov.my. Baik, saya sudah bersedia. Ini trademark yang kita akan gunakan sepanjang program vaksinasi untuk membuktikan bahawa kita adalah rakyat yang berani dan juga percaya tentang kebersihan dan juga kehalalan vaksin COVID-19. Terima kasih kepada menonton, kepada mereka yang menonton di saluran Berita ATM dan juga di Facebook Berita ATM. Assalamualaikum dan selamat malam. Jaga diri anda dan juga selamat bervaksinasi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.